Oh. Oh, 16. Okey. Kita mulakanlah dari awal 16 tu. Ya. Kita mula ajalah daripada awal 16 tu kan. Lebih baik kita ulang sikit akhirnya tu supaya ada apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 16 ya. Maksud daripada ayat yang sebelumnya ataupun hadis yang sebelumnya. Maksud daripada hadis, maka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasa ayul mubalaghah wal mubahat, jika sekiranya maka ketahuilah olehmu bahwasanya jika engkau berkehendak dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap. Ini sudah hari itu, tapi kita ulang sikit ya. Niat dalam menuntut ilmu untuk bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang bersama denganmu, artinya mendahului orang lain, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, niscaya engkau akan mengusahai pada meruntuhkan agamamu. Jadi kalau niat menuntut ilmu tak betul, bermakna kita meruntuhkan agama kita dan membinasakan dirimu, dan juga engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi apa akibat kalau salah niat? Satu, kita sudah runtuhkan agama. Yang kedua, binasakan diri. Dan ketiga, menjual akhirat untuk dunia. Maka penjualanmu itu akan rugi. Takkan ada untung perniagaan itu. Perniagaanmu takkan laku, dan orang yang mengajar akan engkau pun menolong bagimu atas maksiat. Jadi ada kaitan dengan orang yang mengajar, menolong kamu untuk melakukan maksiat, untuk menyekutui, dia bersekutu di dalam kerugianmu. Dia pun ikut saham dalam merugikan kamu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang nak merampas di jalan. Dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seorang yang berbuat maksiat, jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyekutui di dalamnya. Jadi akibat daripada salah niat di dalam menuntut ilmu, bukannya untuk diri kita saja, tetapi untuk akhirat kita, untuk agama kita, kemudian segala usaha kita, termasuk juga orang yang mengajar kita. Sedangkan orang yang mengajar tu tak tahu apa niat kita dalam menuntut ilmu tadi. Tetapi dia termasuk juga saham dosa, termasuk juga kepada dia. Jadi kita yang salah, orang lain yang teraniaya dibuatnya. Na'udzubillah lah ya. Na'udzubillah lah daripada niat yang macam itu. Walaupun sikit kata dia kita menolong dia, maka bermakna kita bersubahat dalam dosa. Kemudian yang seterusnya, wa in kanat niyatuka wa qasduka niyataka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitan al-bari tastaghfiru laka idza sa'aita. Okey. Wa in kanat niyatukum, dan jika sekiranya niat engkau, wa qasduka, dan maksud engkau adalah niyataka, dan niat engkau, wa bainallah, antara niat engkau dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu adalah nakkan hidayah daripada Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu nakkan hidayah daripada Allah Ta'ala, nakkan hidayah daripada Allah pada menuntut ilmu, kemudian dunal mujarradir riwayah, bukan tiada semata-mata riwayat, bukan nak tahu saja, tetapi niat untuk mendapat hidayah daripada Allah.
maka sukakanlah olehmu, beri kabar gembiralah, absyirtu fa absyir, maka beri kabar gembiralah orang yang macam ini, yang punya niat menuntut ilmu untuk mencari hidayah Allah. Apa kabar gembiranya? Fa inna malaikatas sama, maka sesungguhnya malaikat di langit, malaikat di langit menghamparkan ia bagimu, tabsutu laka ajnihataha, dia hamparkan untuk engkau ajnihah, sayap-sayapnya. Sayap malaikat ni bukan satu, bukan dua, kadang-kadang sampai 60 lebih. Kalau Allah berkehendak lebih lagi daripada itu. Banyak sayapnya tu, yang luas sayapnya tu, memang seluas alam. Jadi banyak sayapnya dibentangkan untuk kita. Iza masyaita, apabila engkau berjalan, wahitana, berjalan, dan segala ikan di laut, hitan fil bahri, hitan al-bahri, segala ikan-ikan yang ada di laut, tastaghfirulaka, memohon keampunan untuk engkau, idza sa'aita, kalau engkau berjalan, berusaha dalam menuntut ilmu. Jadi bila berusaha menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapat hidayah Allah, malaikat bukannya satu dua malaikat, berbilion malaikat yang ada di langit tu, dia bantangkan sayapnya untuk memohon, untuk melindungi kita, mohonkan keampunan untuk kita. Dan begitu juga dengan ikan di laut. Ikan di laut, binatang di darat pun mendoakan agar mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi mohon keampunan untuk diri kita. Mana lagi yang lebih baik, ya? Yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Bukannya satu orang, dua orang yang mendoakan kita, malaikat mendoakan kita. Apa yang ada di dunia ini mendoakan kita. Ikan di laut yang tak pernah kenal dengan kita, berapa banyak ikan di lautan. Kalau kita berusaha menuntut ilmu dengan niat untuk mencari hidayah daripada Allah, maka semuanya mohonkan keampunan untuk kita. Memang beruntunglah orang yang menuntut ilmu, ya. Itu yang maka dikatakan oleh orang, kalau kita meninggal dalam menuntut ilmu, maka mati syahid kita. Okey. Dan ketahuilah olehmu, wahai talib. Talib tu maknanya penuntut, ya, penuntut ilmu. Talib. Bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ada 3. Pertama, itu berdasarkan kepada hadis yang tadi dah tu. Pertama, seorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Kerana untuk menjadi bekal di akhirat ilmunya tadi. Dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Ta'ala dan kerana negeri akhirat. Maka mereka itu orang yang mendapat kemenangan di dalam dunia dan juga di akhirat, iaitu dinamakan mereka itu sebagai al-muttaqin, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi orang yang nuntut ilmu kerana akhirat, yang untuk bekal dia di akhirat, apa saja ilmu yang dia tuntut, dia jadikan sebagai bekal akhirat dia. Bukan hanya ilmu agama, ilmu masak pun, ilmu apa-apa saja pun yang dia pelajari dengan niat untuk bekal akhirat. Karena kalau pandai dia masak, boleh dia memasak untuk keluarga dia, boleh jadikannya sebagai mata pencaharian untuk menyara keluarga dia. Kalau yang perempuan untuk menolong suami dia, maka bila niat itu untuk akhirat, dan kemudian tak ada yang diinginkannya melainkan kerana Allah Ta'ala dan juga kerana negeri akhirat, maka dia itu mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dapat ilmu tu, dia dapat, ya, kerana Allah kita tuntut ilmu, maka ilmu tu dapat oleh kita, ya. Kita dapat gunakan ilmu yang ada tu, dan kemudian ilmu tu bermanfaat juga untuk akhirat kita. Jadi bila kita tuntut ilmu kerana Allah Ta'ala dan untuk akhirat, untuk bekalan kita di akhirat, kita akan dapat dunia, iaitu dunia, dapat 2 kita, dunia dan akhirat, ya.
Dan kita akan digelari oleh Allah sebagai al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi apa yang akan didapati oleh orang yang bertakwa itu? Dalam surah At-Taubah ayat 4 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah ataupun bahwasanya Allah itu sayang ataupun kasih akan orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin iaitu orang yang menuntut ilmu kerana nak cari bekalan akhirat dan tak ada diinginkan kecuali untuk akhirat. Tapi dia disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, segala keperluan dunia kita tak payah kita fikir lagi. Namanya jadi hamba kesayangan. Kalau hamba kesayangan Allah, apa saja keperluan akan dicukupkan oleh Allah. Mungkin lebih lagi daripada orang yang hanya mencari untuk dunia sahaja. Jadi kalau kita mencari untuk akhirat, insya-Allah Allah akan lapangkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian dengan firman Allah Ta'ala, firman Allah menyuruh kita mencari bekalan dunia untuk mencari bekalan untuk akhirat. Watazawwadu dan kamu carilah bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Takwa, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Apa maksud takwa tu? Apa maksudnya? Yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Itu je maksud takwa tu. Mengerjakan yang secara taat, patuh, kemudian dijauhi segala maksiat tu, maknanya bertakwalah tu. Kalau kita dah tinggalkan segala maksiat dan kita kerjakan ketaatan, apa yang disuruh kita kerjakan, dan apa yang dilarang kita sudah tinggalkan, maknanya kita adalah orang yang bertakwa. Apa contohnya yang disuruh oleh Allah? Solat, jangan pernah tinggalkan solat fardu. Solat fardu. Kemudian apa lagi yang disayangi oleh Allah? Allah suka orang yang menambah, artinya membuat salat sunat. Kerana salat-salat sunat ni boleh nanti penambah daripada salat-salat kita yang kurang. Dan apa amalan yang paling membuat Allah gembira? Iaitu berinfak. Banyak pasal infak di dalam Al-Quran. Ini buat Allah gembira kerana kita menggembirakan orang lain. Okey, yang kedua kata dia, ini tadi disuruh tazawwadu, kamu tambahlah persiapan. Sekarang kita ni memang nak menambah persiapan kerana semua kita hampir dikatakan umur kita sudah umur bonus, sudah bonus. Bonus ni gunakanlah sebaik-baiknya. Anda ada lagi yang adalah beberapa orang mungkin yang belum sampai bonus lagi. Tapi kalau saya dah berapa tahun dah dibagi Allah bonus. Sekarang dah masuk 69, hampir 69 umur. Maknanya sudah dia 63 aja kan. Dah hampir 6 tahun dah Allah tambah bagi bonus. Allah bagi bonus, kita kena jadikan bonus itu untuk bonus akhirat kita juga. Kita bersedialah, buatlah yang terbaik untuk akhirat kita. Okey, jadi kedua, seseorang yang menuntut ilmu, ini jenis manusia yang kedua. Seseorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan. Untuk dapat hidup senang di dunia, untuk dapat hidup mulia, untuk dapat hidup megah. Dan kerana nak dapat harta, supaya mudah nak cari harta. Kalau kita kerja dengan tulang 4 kerat saja tanpa ilmu, berapalah kita akan dapat 1 bulan. Tetapi kalau kita ada ilmu, memang banyak dapat. Jadi niatnya menuntut ilmu tadi supaya senang hidup, mudah dapat duit. Ini bukan
bukan niat orang yang menuntut ilmu je. Kadang-kadang niat daripada mak bapak sendiri. Mak bapak menyekolahkan anaknya supaya apa? Supaya anaknya senang hidup nanti, mudah cari duit, hidup mulia, jadi ini jadi itu. Itu niat daripada mak bapak. Niat mak bapak bukan nak jadikan anak ni menuntut ilmu untuk dapat dia patuh kepada Allah, untuk dapat dia mendapat petunjuk. Tak jelas suara Kak, tak jelas suara. Jadi dengar je kalau tak dapat kan. Kak Ju, tolong tutup mic Kak Ju. Kak Ju tadi nak bercakap tu. Dia nak bercakap. Biar saya tutup, Ni jangan ni. Saya dah cuba tutup mic Kak Ju. Dia buka juga lagi. Kenapa tak boleh ditutup Kak? Macam mana tu? Saya cuba tutup tak dapat juga. Itu gambar mic tu Kak. Kak pincit tak gambar mic tu? Gambar mic tu Kak pencit. Tak dapat juga lagi. Tak mungkin ada sesuatu. Dah ada satu masalah tu. Kalau tak Kak keluar dulu, masuk balik. Kak Ju nak cakap ke tak? Kalau tu dah boleh? Kak, Kak tutup gambar mic tu Kak. Okey. Jadi yang kedua, seorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini, ya. Karena hidup di dunia dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan dan kerana untuk mendapatkan harta, maka mereka itu adalah sangat jahat. Sangat jahat. Jadi kita pun, kalau kita sebagai ibu bapa, kita kena betulkan juga niat untuk mendidik anak kita, untuk menyekolahkan anak kita. Bukan hanya untuk dunia sahaja. Ingat untuk akhirat. Kalau untuk akhirat, walaupun di mana je kita sekolahkan, tak mesti di sekolah agamanya, tidak. Tetapi niatkan ilmunya itu untuk menjadi bekal dia di akhirat kelak. Dan untuk dapat berbuat dengan baik dan boleh untuk menambah kebajikan dia. Jadi kalau orang yang salah menuntut ilmu tadi itu, maka mereka itu sangat jahat katanya. Maka jika dikekalkannya akan kasatnya serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati dalam maksiat lagi derhaka, lagi derhaka mereka itu. Jadi kalau niatnya tu tak betul, kemudian dia mati di dalam niat yang macam itu, tidak bertaubat dia kerana salah dia dalam melakukan dalam niat menuntut ilmu tadi, maka matinya adalah mati dalam maksiat. Itulah yang sebelum ini ada dikatakan, kalau kita tidak ada belajar ilmu mengenai tasawuf, kadang-kadang kita mati dalam dosa besar sedangkan kita sendiri tidak sedar. Jadi kalau niat kita dah salah dalam menuntut ilmu hanya untuk dunia, kemudian kita mati sebelum kita bertaubat, maka kita mati dalam keadaan maksiat. Jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, lalu diamalkannya ilmu dengan amal yang soleh, niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Tapi kalau dulu dia dah salah jalan, ya, dah salah niat, kemudian baru dia terfikir, banyak-banyak sudah duit dia apa semua, baru dia terfikir, maka bermakna dia menjalani, sudah menjadi orang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Baru-baru ni saya ada dengar cerita, tak salah, Ustazah Asmah Harun. Dia cakap dia naik teksi, kemudian dia bercerita dengan driver teksi tu.
tengok dari batik sini macam orang berpengetahuan, macam orang berilmu. Tu dia cakap, ditanya, cik dulu apa kerja cik? Dia cakap dulu dia adalah big boss di dalam syarikat, orang yang gaji berpuluh ribu, kata dia, berpuluh ribu gajinya, kemudian dengan tempat tinggal dia, rumah, segalanya semuanya mewah. Tapi kata dia, walaupun hidup dalam kemewahan macam tu, dia ada rasa yang tak senang, kata dia. Ada rasa tak senang. Kemudian dia beritahu dengan la ilaha illallah, kenapa pula lain ni terkacau ni. Minta maaf ya sekejap, saya macam mana bertukar pula ni. Kita sedang apa? Suara okey, sudah clear. Tapi gambar tak nampak. Okey je, terus je. Terus saja ya. Kita teruskan saja. Ya tak apa, kadang-kadang ni pengaruh. Okey, sekejap. Okey. Jadi seseorang yang menuntut ilmu, seorang yang dia cerita Ustazah Asma Harun tadi. Jadi dia cakap dulunya dia orang yang mewah lah hidupnya, tetapi kemudian kata dia terfikir, maka dia tinggalkan kerja dia resign daripada kerja dia, kemudian rumahnya dijualnya, dia bayar hutang-hutang apa semua, hingga akhirnya dia boleh menjadi driver taksi. Kenapa pilih jadi driver taksi? Dia beli rumah yang kecil, dia bagi dapat kereta yang biasa, kemudian dia jadi driver taksi. Dia cakap bila jadi driver taksi saya dapat solat jamaah, solat berjamaah, kata dia. Jadi dengan itu maka dia dapat dia dapat solat berjamaah. Jadi senang hati dia. Itu orang yang sedar dia ya. Orang yang sedar dengan kesilapannya yang lalu, maka dia menjadi orang yang bertaubat. InsyaAllah Allah terima taubat dia. Okey, kemudian jika mereka itu bertaubat daripada matinya, lalu diamalkannya ilmunya dengan amal yang soleh, niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti barang yang tiada berdosa. Seperti orang yang tak ada berdosa, dan dapatlah mereka itu akan keredaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia bertaubat, maka Allah terima taubat dia. Itu dia. Jadi tiada dosanya. Tak ada dosa yang lalu tu sudah diampunkan oleh Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang yang bertaubat dan juga sangat sayang kepada orang yang suci. Okey, sesungguhnya Allah Ta'ala sayang kepada orang bertaubat dan sayang kepada orang yang suci. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dan dia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta, kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang. Dia tunggu sekejap ya, saya apa kali ni banyak betul masuk. Saya tukarlah apa sekejap ya, minta maaf lah. Macam mana ni? Is it?
Putuslah Ustazah suara. Ha? Putus lagi? Putus. Allahu Akbar. Macam mana ni kalau suara putus-putus ni? Ni okey ni Ustazah. Okey. Okey. Jadi kalau okey kita teruskan ya. Alhamdulillah. Jadi aku lebih takut atas kamu daripada Dajjal, kata Rasul. Akan salah seorang daripada Dajjal. Maka sahabat bertanya, faqila, maka dikatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia yang salah seorang kan menjadi Dajjal tu, lebih ditakuti daripada Dajjal tu, siapa dia? Maka Rasul menjawab, mereka itu adalah ulama yang jahat. Faqala ulama usu, ulama yang jahat, iaitu yang niatnya untuk mendapatkan pengaruh daripada orang, untuk mendapatkan harta dan kesenangan dunia. Dan dia pada awalnya dia memang orang tak tahu apa niat dia, akhirnya dia bawa mereka kepada jalan yang tak betul. Itu sampai adanya ajaran sesat tu, itulah tu kadang-kadang ya, disebabkan ulama su' tadi. Jadi walaupun ulama yang memang dimuliakan, yang memang didoakan oleh para malaikat, kalau niat tak baik tak dapatlah ya. Niat tak baik tak dapatlah. Jadi satu, kita sebut lagi yang tiga tadi satu, orang yang betul-betul beramal kerana menuntut ilmu kerana Allah, kemudian untuk akhirat, bekalan akhirat, maka semua mendoakan dia akan mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Dan kedua, orang yang untuk mencari dunia saja, tuntut ilmu mencari dunia, mereka ini adalah sejahat orang. Dan yang ketiga lagi, dia ulama tetapi niatnya adalah untuk mempengaruhi orang, supaya orang kagum dengan dia. Dia buatlah macam mana perangai ulama, macam mana rendah dalam bercakap, pakaiannya begini, macam nampak sayang sangat dengan orang, tapi tujuannya adalah untuk dunia, supaya orang sayang dengan dia, supaya cakapnya didengar oleh orang. Maka ini adalah ulama su', adalah ulama jahat, kerana niatnya bukan untuk Allah, untuk akhirat, bukan untuk membawa orang kepada yang baik, tapi niatnya supaya dia dapat mempengaruhi orang lain. Ini yang ditakuti oleh Allah, oleh Rasulullah ya. Jadi ana min ghairi dajjal, aku selain daripada Dajjal, aku akhwafu alaikum, aku lebih takut kepada kamu daripada Dajjal. Faqila, maka dikatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ulama su', ulama yang jahat. Kemudian sabda Nabi SAW, ini kalau tambah ilmu tapi tidak bertambah takwa kita pada Allah, apa yang akan terjadi? Man izdada ilman walam yazdadu hudal lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, sesiapa yang bertambah ilmunya, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah petunjuk kepada dirinya, tidak bertambah hidayah kepada dirinya, minallah, daripada Allah, tidak bertambah hidayah kepadanya, lam yazdad minallah, tidak akan dapat dia daripada Allah pertambahan illa bu'da, kecuali bertambah jauh ya. Kalau ilmu dah banyak tapi kedekatan kepada hidayah tak dapat ya. Ilmu banyak tapi tak dapat ilmu tu memberi petunjuk kepada dirinya sendiri, maka yang akan dia dapat hanyalah terjauh daripada Allah. Kita bagilah contoh, orang kan banyak dia berceramah, banyak dia mengajak orang pada yang baik, suruh orang berinfak, tapi dia sendiri pun susah nak menginfakkan harta dia. Umpamalah kalau ada yang macam tu, dia sendiri susah nak menginfakkan harta dia, apa yang dia dapat dengan ilmu yang ada pada dia? Yang ceramah dia berapi-rapi tetapi sangat kedekut tu, apa yang dia dapat? Tidak akan ditambah oleh Allah, lam yazdad minallah, tidak akan ditambah oleh Allah illa bu'dan, kecuali dia akan bertambah jauh daripada Allah.
Jadi walaupun ilmu banyak tapi tidak bertambah hidayah, tidak boleh dia mendekatkan diri dengan ilmunya itu kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lebih jauh kepada Allah daripada Allah. Okey, dan ketahui olehmu wahai talib. Talib apa maknanya tadi? Apa makna talib? Penuntut, ya, penuntut. Dan ketahui olehmu wahai talib bahawa hidayah dan takwa itu satu juga maknanya. Hidayah dan takwa satu juga maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu hidayah dan nihayah. Bidayah dan nihayah. Bidayah maknanya permulaan, ya. Permulaan. Nihayah maknanya pengakhiran. Jadi maksud dengan hidayah dan takwa adalah sama, kata dia. Sama. Takwa tu maknanya taat, melakukan taat pada Allah, meninggalkan maksiat. Itulah yang hidayah, ya. Kita buat ketaatan pada Allah, semua yang disuruh Allah kita buat, semua yang dilarang Allah kita tinggalkan. Jadi kalau ada ilmu kita tapi tak menghalang kita daripada berbuat maksiat, maka kita akan terjauh daripada Allah. Dan kemudian kata pengarang tadi, bidayah dan hidayah dan takwa tu ada permulaan, ada bidayahnya dan ada nihayahnya, pengakhirannya. Jadi maka ketahui olehmu bahwasanya bidayatul hidayah itu adalah zahir takwa. Permulaan daripada hidayah tu pada zahirnya kita bertakwa, ya. Zahir kita takwa. Artinya kita tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita lakukan apa-apa yang dibuat oleh Allah. Itu yang zahir takwa, bidayah tu. Kemudian dan nihayah akhir daripada hidayah itu adalah atau kesudahan daripada takwa itu ialah batin takwa. Tadi zahir takwa kita tak buat yang dilarang dan kita hanya membuat yang disuruh, yang taat saja kepada Allah. Itu zahir takwa baru, ya. Itu zahir takwa. Dan kemudian yang dimaksud dan kesudahan daripada takwa tadi iaitu batin kita yang bertakwa. Apa yang batin bertakwa? Dan tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Itu batin takwanya tu. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Hati kita tu takut pada Allah. Bukan sekadar meninggalkan yang dilarang saja, tapi kita takut pada Allah. Berusaha macam mana kita nak dekat kepada Allah. Dia berbeza, ya. Kalau takut pada binatang kita jauhkan diri, tapi kalau takut kepada Allah kita nak dekat dengan Allah. Bila umpamanya kita solat, rasanya kita bercakap dengan Allah. Berdoa tu betul-betul macam kita bercakap dengan Allah. Jadi ada rasa kedekatan kita kepada Allah, ya. Itu maknanya kita kena belajar. Kita solat, kita nak belajar apa makna dari bacaan solat kita. Dan kemudian kalau kita berdoa, kita kena tahu apa makna daripada doa kita, supaya kita dapat batin takwa tadi, ya. Supaya dapat kita batin takwa tadi, ya. Bukan hanya mengerjakan salat juga, tetapi kita tak terasa dekat dengan Allah ketika solat tu. Itu belum sampai pada batin takwa lagi. Okey, sesungguhnya takwa dan hidayah itu ibarat mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir ataupun taat batin, dan menjauhkan maksiat yang ditegak oleh Allah, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, seperti yang lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini. Melarang meninggalkan maksiat. Kalau maksiat dunia yang nampak lah, maksiat dunia yang nampak. Kalau maksiat batin tu umpamanya dengki pada orang, tu maksiat batin. Ataupun riya, ataupun geram sejati dengan orang, ataupun melawan dengan orang, tak bersetuju. Maksiat di dalam dunianya secara zahirnya kita patuh, tetapi hati kita Allah geramnya lagi. Macam kadang-kadang ketika kita jadi budak-budak dulu kan,
Kalau mak kita suruh, bapak kita suruh, ya mak, ya pak, tapi geramnya ya Allah, kenapa aku je kena suruh? Tu batin kita tak takwa lah tu namanya. Zahirnya takwa, zahirnya takut, zahirnya patuh, tapi batin tak patuh. Jadi ini kena nak patuh batin kita ni. Itu yang kita nak belajar ilmu tasawuf tu. Dan ketahui olehmu wahai talib, kata dia, bahwasanya murad tu maknanya yang dimaksud, ya. Yang dimaksud atau yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu, yaitu seperti solat, puasa, naik haji, memberi zakat dan sebagainya. Manakala murad dengan taat batin itu ialah segala sifat kepujian. Segala sifat kepujian itu yang takwa batin tu. Semua sifat terpuji ada dalam diri kita, seperti ikhlas. Kita ikhlas, buat suatu ikhlas, tolong orang ikhlas. Jadi ikhlas. Dan kemudian siapa yang hidup lagi apanya tu, Kak Safia? Kak Safia hidup mai Kak? Okey, kita teruslah. Okey, jadi maksud daripada takwa batin tadi ataupun hidayah batin tadi adalah kita memiliki sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita, bukan sekadar patuh di depan nampak yang kita buat semua yang disuruh tu, tapi hati kita memiliki sifat-sifat kepujian. Di antaranya ikhlas, kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri, tak terasa diri itu tinggi daripada orang. Terasa merendahkan diri, tak ada sombong. Itu orang yang takwa batin dia. Jadi merendahkan diri dan nasihat, suka menasihati orang. Kemudian zuhud. Zuhud apa itu? Tidak terlalu mementingkan dunia. Orang zuhud tu dia benci atau tak suka sangat dengan dunia tu. Walaupun dia hidup di dunia, tapi dia tak kejar sangatlah maksudnya dunia tadi. Dan sabar. Sabar. Dan hilmu. Al-hilmu ni maknanya penyantun, ya. Al-hilmu adalah penyantun. Dan dia penyantun. Dan kemudian dia tawakal. Sama kerjanya tu diserahkannya pada Allah. Jadi dia dah buat, sekarang tawakallah pada Allah lagi. Jadi semua kerja dia berdasarkan kepada tawakalnya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa batin ataupun hidayah batin tu, itulah dia. Ketaatan batin. Kalau taat zahir, solat dah, puasa dah, zakat dah, haji dah pergi dah. Tapi yang taat batin ni yang pentingnya tu ikhlas, sabar, ya. Sabar, kemudian zuhud, merendahkan diri, tidak rasa diri tinggi daripada orang, dan kemudian penyantun. Al-hilmu penyantun, pemurah lagi di antaranya kan, kemudian bertawakal dan barang sebagainya. Dan murad yang dimaksud dengan maksiat zahir, tengok sini ya, maksiat zahir adalah seperti yang memang ini kita jauhkan, zina, mencuri, minum arak, bunuh orang, dan memalukan orang, memaki orang, mengumpat orang. Tak ada lah kita buat, ya. Alhamdulillah dapat kita tinggalkan. Tak ada maki orang, tak ada ngumpat orang, tidak ada melakukan benda-benda yang tak betul tu, tak ada minum arak, tetapi dan barang sebagainya. Dan murad dengan maksiat batin, ini yang kita takut ni. Maksiat batin ialah segala sifat kecelaan seperti riya. Riya, buat sesuatu nak dipuji orang. Riya, ujub. Ujub ni terasa di diri kita, memang hebatlah saya ni. Memang pandailah saya ni. Pandai saya mengatur. Selesai semua urusan. Itu tu termasuk maksiat batin.
Kemudian takabur. Takabur kalau dalam bahasa Arab takabur maknanya menyombongkan diri, merasa diri besar dan menghinakan orang lain. Kalau takabur ni ada kaitan dengan orang. Kalau ujub diri kita saja, ya. Tu beza dia. Kalau ujub terasa diri kita hebat. Tapi kita ndak hinakan orang lain tapi terasa kita hebat. Tu ujub. Kalau takabur kita rasa hebat dan kita rendahkan orang lain. Itu takabur, ya. Ataupun kadang-kadang kita alah kacang je batu. Umpamanya. Itu takabur juga tu cakap tu. Tak ada insya-Allahnya. Mudah je benda tu. Umpamanya. Kemudian dan hasad kasih kepada dunia dan barang sebagainya seperti yang lagi akan hamba sebutkan dalam kitab ini insya-Allah, kata dia. Jadi itu dia yang dikatakan sebagai maksiat batin. Kalau maksiat zahir insya-Allah kita boleh tinggalkan. Kecuali yang tak tertinggalkan mungkin satu mengumpat. Tu tapi berat hukumnya tapi jarang tertinggalkan. Suka sangat orang nak mengumpat orang lain. Tapi kalau umpamanya riak tu mudah-mudahanlah kita tak riak kan. Kerana Allah tak sombong, tak ujub kita, tak sombong kita. Kasih pada dunia tu memanglah ada juga kerana kita hidup di dunia memang kita cintalah di dunia tu. Tapi jangan tinggalkan akhirat, ya. Jangan tinggalkan akhirat. Kena cinta juga dunia tapi jangan tinggalkan akhirat. Andai kata kita spend untuk dunia duit umpamanya beribu-ribu, untuk akhirat janganlah RM10 je. Untuk tabung kita di akhirat tambahkanlah. Kalau kita nak beli tudung umpamanya ataupun dapat beratus-ratus, untuk akhirat nak tolong orang, janganlah si tolong RM5 saja, cubalah lebihkan. Itu untuk akhirat kita, ya. Dan macam sekarang ni kalau kita kasihan kita menengok orang kan, orang ada yang tak makan tapi kita berlumba-lumba nak membeli makanan yang sedap-sedap. Asyik makan durian lah beratus-ratus kalau durian harga dia. Makan inilah segalalah, tapi ada orang sudah hampir kebuluran kita tak dapat tolong. Ini yang menjadi masalahnya kita pada hidup sekarang ini, ya. Jadi pada masa ini patutnya kita berhijrahlah kita daripada benda-benda yang macam tu. Kita cuba fikirkan juga nasib orang lain. Walaupun kita ada umpamanya duit, bagi berapa kita spend untuk dunia, kita apakanlah sepersekiannya untuk akhirat, ya. Jangan ada, saya sudah ada masuk dah tabung Palestin tu RM10 per sebulan. Tapi untuk makan, macam berapa banyak. Jangan sampai ada macam tu. Okey, itu dia jenis-jenis ulama, ya. Dan kemudian apa faedah daripada menuntut ilmu dan apa ciri-ciri, ya, yang membolehkan kita mendapat faedah tersebut, ya. Apa ciri-ciri yang membolehkan kita mendapat faedah tersebut? Kena betul niat kita. Niat kena betul dalam menuntut ilmu, niat kena betul dalam beramal. Kalau tidak, kita takkan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitabnya dan juga yang dijanjikan oleh Rasul di dalam sunnah-sunnahnya. Jadi kita kena perbetulkan niat, ya. Andai kata adalah niat tak baik, cepat beristighfar, ya Allah, ampunkanlah aku bukannya nak yang dunia ini, ya Allah, aku nakkan yang akhirat. Biarlah tinggal yang dunia, yang akhirat yang kita nakkan. Okey, ada apa lagi? Kalau nak kita menyatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini rasanya dah hari ni kan? Mau dibuat hari ni kah? Hari dah jam 10.29, 10.30 dah. Cukup sampai sini dulu. Cukup dulu Ustazah. Ya cukup dulu. Banyak tak masuk, ya. Tapi insya-Allah lah. Yang jelas yang kita belajar yang mukaddimahnya ini memang perlulah untuk membetulkan niat kita, kan?